Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan bin Zaidi dari kelas ACD 4B. Ingin menerangkan sistem kabinet di negara Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Bermula sejak kemerdekaan Tanah Melayu 1957 dan telah dikanunkan dalam perlembagaan Malaysia terdiri daripada 3 pemerintahan iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Tujuannya untuk mengelakkan wujudnya sebarang bentuk kemufakatan atau komplot dan dapat mengelakkan berlaku pemusatan kuasa antara 3 badan. Sejarah ringkas Jemaah Menteri. Sistem ahli ataupun member sistem 1951. Ia merupakan hasil Dato' Onn Jaafar yang mendesak Inggeris supaya melibatkan orang tempatan dalam mentadbir sebagai langkah menuju kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Ia barat menteri kerana memainkan peranan yang sama. Ia memberi peluang dan latihan kepada pemimpin tempatan bagi mendapatkan pengalaman pemerintahan secara demokrasi. Ia berakhir pada Ogos 1955. Doktrin pengasingan kuasa. Doktrin pengasingan kuasa terbahagi kepada 3. Yang pertama, Badan Pentadbiran. Yang kedua, Badan Perundangan. Yang ketiga, Badan Kehakiman. Badan Pentadbiran hanya menjalankan hal-hal pentadbiran negara. Badan Perundangan berkuasa membentuk rang undang-undang. Dan Badan Kehakiman berusaha mentafsir undang-undang dan menjalankan kehakiman. Seterusnya saya ingin menerangkan tugas yang di-Pertuan Agong. Struktur pentadbiran kerajaan di Malaysia diketuai oleh yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dalam perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Di bawah yang di-Pertuan Agong terdapat 3 kanun utama iaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan 9 orang raja yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Baginda mempunyai kuasa mengatasi segala orang dalam persekutuan dan tidak boleh dibawa di mana-mana mahkamah kecuali Mahkamah Khas. Yang di-Pertuan Agong memegang jawatan selama 5 tahun, tetapi Baginda boleh menentak jawatan sebelum tamat tempoh perkhidmatan dan boleh dipecat daripada jawatan oleh Majlis Raja-Raja. Seterusnya, peranan yang di-Pertuan Agong. Peranan di-Pertuan Agong yang pertama ialah Ketua Agama Islam bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Peranan yang kedua, yang di-Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri. Perkara 40/2, kuasa budi bicara melantik Perdana Menteri. Pelantikan perlu di kalangan ahli Dewan Rakyat. Merupakan ketua parti yang menang dalam pilihan raya parlimen. Yang ketiga, mempersetujui atau tidak permintaan untuk membubarkan parlimen. P40/2B, kuasa budi bicara untuk mempersetujui atau tidak permintaan untuk membubarkan parlimen. Yang keempat, memanggil parlimen bersidang, menangguh dan membubarkan parlimen. Yang kelima, meluluskan rang undang-undang. Yang keenam, melantik Jemaah Menteri.
P43-2. Ada susunan yang perlu diikut. P43-A. Terlebih dahulu melantik Perdana Menteri, barulah melantik anggota Jemaah Menteri atas nasihat Perdana Menteri. Yang keempat, yang seterusnya, Perkara 39 bertindak sebagai punca kuasa eksekutif dan segala urusan kerajaan dijalankan atas nama baginda. Perkara 40-1 bertindak atas nasihat Jemaah Menteri atau atas nasihat seseorang menteri. Perkara 40-1-A melalui pindaan. Seterusnya saya ingin menerangkan badan eksekutif ataupun pentadbiran. Jemaah Menteri. Kabinet atau Jemaah Menteri merupakan badan pembuat dasar tertinggi negara yang melaksanakan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Dasar atau polisi kabinet adalah tugas yang melaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan di peringkat persekutuan atau kerajaan pusat. Tugas utama kabinet ialah mengubah dasar-dasar kerajaan dan memberi arahan kepada jentera kerajaan di peringkat persekutuan untuk melaksanakan dasar-dasar itu. Kabinet ini akan mengandungi oleh seorang Perdana Menteri, beberapa orang kabinet dan beberapa orang menteri yang dipertanggungjawab atas kementerian masing-masing. Seterusnya, peranan Perdana Menteri. 1. Ketua Jemaah Menteri. Perdana Menteri adalah Ketua Jemaah Menteri. Ini bermakna beliau berkuasa mencalonkan sesiapa sahaja untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ahli kabinet. Beliau juga boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan perkhidmatan menteri dan timbalan menteri yang akan melaksanakan tugas masing-masing. Selain itu, Perdana Menteri juga mempengurusikan mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan seminggu sekali. Kedua, Ketua Pentadbiran Utama. Perdana Menteri juga memainkan peranan sebagai Ketua Pentadbir Utama negara. Ini kerana semua dasar yang diamalkan oleh kerajaan, termasuk kementerian, diturunkan dan pemerintah yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Beliau bertanggungjawab memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong setiap perancangan pihak kerajaan dan segala keputusan kabinet. Di samping itu, Perdana Menteri menyelaraskan dasar-dasar kerajaan, menyelia tugas para menteri, memastikan segala keputusan kabinet dilaksanakan dan kementerian berkaitan menyelesaikan pertikaian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum diadakan. Seterusnya saya ingin menerangkan badan perundangan. Badan perundangan di Malaysia ialah parlimen. Badan ini mengandungi 3 komponen penting, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Segala undang-undang yang diluluskan oleh badan perundangan ini di peringkat persekutuan akan melalui 3 komponen tersebut. Komponen yang pertama, Dewan Negara. Dewan Negara adalah dewan tertinggi dalam perundangan di Malaysia. Keanggotaan ahli Dewan Negara diperuntukkan dalam bahagian 4, bab 4, perkara 45 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dewan Negara ditubuhkan untuk membahas rang undang-undang dengan lebih teliti. Dewan Negara juga bertindak sebagai forum bagi membolehkan ahli-ahli politik, orang awam atau sesiapa sahaja yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan untuk turut serta memberi sumbangan dan idea dalam persidangan parlimen tanpa perlu bertanding dalam pilihan raya. Dewan Rakyat. Dewan Rakyat
Yang kedua, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat merupakan satu dewan dalam Badan Perundangan di Malaysia. Keanggotaan ahli Dewan Rakyat diperuntukkan dalam bahagian 4, bab 4, perkara 46 Persekutuan Malaysia. Dewan Rakyat bertindak sebagai pengubah rang undang-undang. Terdapat 4 jenis rang undang-undang yang akan dibentangkan di Parlimen. Yang pertama, rang undang-undang awam dibentang oleh menteri mewakili kerajaan melibatkan kepentingan awam. Yang kedua, rang undang-undang persendirian melibatkan pertubuhan, persatuan, perbadanan dan orang tertentu sahaja. Rang undang-undang ketiga, rang undang-undang ahli persendirian dibentangkan oleh ahli parlimen dari parti pembangkang. Rang undang-undang keempat, rang undang-undang hybrid dibentangkan oleh ahli parlimen mewakili parti pemerintah atau pembangkang yang difikirkan mempunyai kepentingan tertentu. Yang terakhir, Badan Kehakiman. Kuasa kehakiman di Malaysia. Kehakiman merupakan satu badan dalam sistem perundangan. Kuasa kehakiman diperuntukkan dalam perkara 121/1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa kuasa membicarakan dan menyelesaikan pertikaian serta membicarakan dan menghukum bersalah terletak dalam kuasa badan kehakiman yang dilaksanakan oleh pihak mahkamah. Kuasa kehakiman di Malaysia terletak pada kedua-dua mahkamah tinggi dan beberapa mahkamah rendah. Dua mahkamah tinggi yang dimaksudkan adalah Mahkamah Tinggi Melaya, Semenanjung Malaysia, Mahkamah Tinggi Borneo, Sabah dan Sarawak. Mahkamah Agung merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Ketua Badan Kehakiman ialah Ketua Hakim Negara. Mahkamah mempunyai bidang kuasa besar dalam bidang perundangan dan eksekutif, iaitu kuasa mentafsir perlembagaan dan undang-undang, kuasa mengisytiharkan sesuatu undang-undang, persekutuan dan negeri tidak sah atau batal, kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang. Seterusnya, fungsi Badan Kehakiman. Yang pertama, mentafsir undang-undang. Yang kedua, mengadili pendakwaan jenayah. Yang ketiga, mengadili tindakan sivil. Yang keempat, mendengar rayuan daripada mahkamah bawahan. Yang kelima, menguruskan harta pusaka. Yang keenam, mengeluarkan waran tangkap. Yang ketujuh, menguruskan dan mengadili hal-hal berkaitan hal ehwal keluarga Islam. Sekian, itu saja yang saya ingin menerangkan tentang sistem kabinet di negara Malaysia. Sekian, terima kasih.